Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada malam ni. Malam ni tuan-tuan, ada satu kenyataan media dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak ni mengatakan bahawa satu perjumpaan di antara Dato' Rauf dengan pengurusi Pakatan Harapan Negeri Melaka, Samsul Iskandar Mak Akin. Dan dalam perbincangan itu, mereka mengatakan bahawa PKR telah bersetuju untuk menyokong UMNO bagi membentuk kerajaan negeri, dan yang paling pelik sekali mengangkat Idris Harun menjadi calon ketua menteri. Tuan-tuan, Idris Harun ni bukan setakat UMNO takkan meletakkan dia sebagai calon, Pakatan Harapan pun dah membuat keputusan keempat-empat orang yang menyokong Idris Harun sebagai calon ketua menteri itu, empat-empat tak akan jadi calon Pakatan Harapan. Jadi, saudara, dalam zaman-zaman dekat dengan pilihan raya ni, macam-macam surat palsu akan dikeluarkan oleh pihak musuh untuk memecah belahkan kekuatan Barisan Nasional, untuk mengganggu-gugat kestabilan politik kita di Melaka, dengan harapan dengan membuat fitnah-fitnah sebegini, orang akan marah dengan Barisan Nasional dan akhirnya keadaan menjadi kucak-kacir, pecah belah dan sebagainya. Jadi kita jangan mudah terperangkap dengan kenyataan-kenyataan media. Nampak memang macam betul-betul kenyataan tu dikeluarkan oleh Saifuddin Nasution, tetapi kenyataan itu adalah palsu, tuan-tuan. Tak betul. Saifuddin Nasution tidak ada mengeluarkan kenyataan tersebut. Kalau ianya dipalsukan oleh pihak Pakatan Harapan, itu pun kita tak tahu. Pasti ada. Pasti ada pihak yang melakukannya. Dan yang pastinya, tuan-tuan, bukan Barisan Nasional, kerana tujuan dia tidak lain tidak bukan nak mewujudkan persepsi seolah-olah bahawa Barisan Nasional yang hari ini sudah pun hampir pasti akan bergerak solo dalam pilihan raya negeri Melaka, akan berhadapan dengan Bersatu, berhadapan dengan PAS dan juga berhadapan dengan Pakatan Harapan. Kita akan berhadapan dengan PN dan PH. Jadi itu sebabnya, tuan-tuan, mereka cuba menyerang Barisan Nasional kerana mereka tahu yang akan memberikan saingan, yang akan memberikan tentangan hebat, tidak lain tidak bukan ialah Barisan Nasional. Jadi kita tak perlu bimbang. Okey, tuan-tuan, silakan. Soalan yang pertama. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada soalan, bolehlah masuk ke dalam ruangan komen. Sahabat kita boleh perhatikan. Okey. Soalan dia, ketua yang kita tahu, ketua-ketua UMNO bahagian di Melaka telah menolak kerjasama dengan PBBM. Okey. Adakah ini final ataupun pusat kena buat kata akhir atau surat okey, ketua-ketua UMNO bahagian di Melaka telah pun membuat kenyataan media, dan sebelum itu mereka sudah menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika dalam perjumpaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan pemimpin UMNO Melaka 2 malam yang sudah, bukan malam tadi, 2 malam yang sudah, 2 malam yang sudah. Dan mereka menyatakan bahawa Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka dan ketua-ketua UMNO bahagian di Melaka sebulat suara bersetuju hanya untuk kerjasama dengan PAS, tetapi tidak bekerjasama dengan Bersatu. Tapi apakan daya, tuan-tuan, kita dengan PAS ni hubungan dia bak saya sebut banyak kali. Kita nikah dengan PAS tapi di Thailand. Sebab kita hanya bertahun. Kita belum sempat nak bertahaluf siasi, belum sempat nak menubuhkan apa yang dipanggil sebagai sebuah parti gabungan yang mana dalam tu ada UMNO, ada PAS. Belum sempat lagi. Macam baru nikah kat Thailand, belum sempat register kat Malaysia, dia dah register nikah kat Malaysia dengan Perikatan Nasional. Walaupun dari segi hukum haram untuk isteri kita kahwin dengan orang lain selepas dia sudah pun menikahi kita, haram hukumnya. Nak ikutkan
pernikahan dia dengan Perikatan Nasional tidak sah. Namun UMNO ni tuan-tuan, dia berlapang dada walaupun kita dah dikhianati dengan kecurangan isteri kita, tetapi kita masih berlapang dada sebab ramai orang tak faham. Saya kena jelaskan ni. UMNO cerita nak solo. Jadi betul lah apa yang Datuk Seri Zahid cakap, dia nak supaya kita go solo. Sebab kita belum nampak lagi perangai PAS ni, Datuk Zahid dah nampak. Tapi rata-rata orang yang menghadiri mesyuarat MT yang lepas, mereka ni husnuzon. Bukan pasal kita nak sangat dengan PAS ni, kena faham ni. Sebab ramai rakyat di bawah ini sudah selesa dengan penyatuan ummah antara UMNO dengan PAS. Sudah selesa. Menitik air mata ketika berlakunya apa yang dipanggil sebagai penandatangani piagam Muafakat Nasional. Dah macam piagam Madinah dah. Orang menangis apa semua sekali. Kita tengok bila mana kita kali pertama bersama dengan PAS ketika perhimpunan AISET. Beratus ribu orang membanjiri Dataran Merdeka sampailah ke PWTC tu. Takkan tak faham lagi. Betul tak? Jadi walaupun UMNO ni dia fikir pasal politik dia, dia fikir pasal nak pastikan bahawa kita punya pencapaian ni mestilah lebih baik daripada sebelum kita difitnah tahun 2018, Kalau nak ikutkan memang kita nak pergi solo. Tapi bila pandangan-pandangan daripada ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi mengatakan bahawa rakyat di bawah tidak mahu melihat UMNO berpecah dengan PAS, rakyat di bawah mahu Muafakat Nasional dipertahankan, jadi Presiden UMNO pun dia terpaksa akurlah dengan pandangan-pandangan ni. Dan akhirnya kita menawarkan kepada PAS untuk bekerjasama dengan kita dalam pilihan raya negeri Melaka. Tapi apakan daya, seperti mana yang saya sebut tadi, walaupun kita sudah dikhianati oleh PAS, isteri kita yang curang tadi, yang dah kahwin lain, kita masih menawarkan kepada dia nak berbaik semula, kembali kepada kita. Tapi dia tetap memilih suami baru yang lebih mempunyai kemampuan kewangan. Maklumlah, sepanjang tempoh 17 bulan, 18 bulan memerintah ni, terutamanya ketika darurat dilaksanakan. Bila darurat dilaksanakan tu, terlalu banyak direct nego projek. Kita pun tahu terlalu banyak pinjaman-pinjaman baru telah dibuat oleh Muhyiddin, dan kebanyakan daripada duit ini telah pergi kepada direct nego projek. Kebanyakan daripada duit ini telah pergi kepada pembelian vaksin yang kita tahu mereka pun mendapat imbuhan daripadanya. Maka dari segi kewangan sudah pastilah Bersatu boleh menawarkan dana pilihan raya bagi PAS. Ini bukan soal dana pilihan raya untuk Melaka saja. Kena faham ni. Saya sangat faham lah. Saya tahu macam mana PAS selepas ditinggalkan oleh DAP dulu, bagaimana mereka survive. Dia punya muktamar pun dia minta bantuan daripada kita. Kita tak payah cerita lah, benda ni panjang cerita dia, jadi kita memang masak sangat. Jadi yalah, mungkin pada pandangan saya mudah saja. Kalau dia cerita demi Islam, don't talk cock, senang cerita lah. Don't talk cock, minta maaf cakap lah, Kalau cerita demi Islam, mana lebih afdal untuk dia bekerjasama dengan Parti Peribumi yang tak sampai 100,000 orang ahli ni ke, atau dengan 4.2 juta ahli UMNO yang mempunyai orang Islam yang jauh lebih ramai berbanding dengan Bersatu? Betul tak? Kalau dia fikir tentang soal perpaduan Islam, sudah pastilah. Ustaz mai sini, duduk dekat sikit, boleh tanya soalan. Sudah pastilah
dia akan memilih untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi kenapa dia memilih untuk bekerjasama dengan Bersatu? Jadi dia balik pada perangai lama dia, kan? Dia hanya fikir tentang dana. Belum cerita lagi dana pilihan raya dia. Kita bagi untuk dia bertanding, bagi melemahkan Pakatan Harapan. Dapat duit, dia tumpu ambil duit kita tu, dia gunakan untuk Kedah, Terengganu, Kelantan. Lah kita pula kalah di Terengganu. Itu nampak dari segi nak kerjasama ni, kesetiaan tak ada, amanah, sifat amanah tu daripada awal dah tak ada, kan? Jadi ini memang Allah Ta'ala punya perencanaan ni. Bila mana PAS akhirnya bersetuju untuk bekerjasama dengan Bersatu, pakai lambang Bersatu. Yang ini yang pakai lambang PN. Nak tanya tu. Berpuluh tahun kita tahu perangai PAS ni, apa jadi pun tetap pakai lambang PAS. Itu sebab UMNO bila nak bagi kursi pada PAS, nak bersetuju bekerjasama dengan PAS, syarat yang kita letak ialah kita minta PAS bertanding atas tiket PAS. Jadi mudahlah orang UMNO nak bagi undi pada PAS. Kalau dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional, Azmin Ali and the gang, Muhyiddin and the gang pakai Perikatan Nasional, dia pun pakai Perikatan Nasional. Macam mana ahli kat bawah ni, ahli UMNO, nak tahu bezakan yang mana ahli Bersatu, yang mana ahli PAS? Itu sebab kita minta supaya PAS pakai logo PAS. Ahli PAS di akar umbi pun nak supaya PAS pakai logo PAS. Kan? Datuk ingat ni strategi PAS ke strategi Bersatu? Ini strategi cari modal untuk bukan hanya pilihan raya Melaka. Dia tahu dia tak boleh menang satu kursi pun di Melaka. So modal ini akan digunakan untuk pilihan raya pusat. Dia akan target 3 negeri ni. Ini bukan kali pertama PAS buat perangai macam ni. Dia akan target Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. 3 negeri ni dia target. So kalau Muhyiddin tabur duit pada PAS ni, jawapan dia 3 negeri ni Bersatu satu kursi pun tak boleh menang. Sebab PAS akan gunakan untuk memastikan mereka menang 3 buah negeri ni. Itu pun kalau benda tu betul-betul sampai pada jentera akar umbi PAS, calon-calon PAS, kalau sampai, rezeki lah untuk calon-calon PAS di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Benda ni kita dah alami, kita dah lalui. Tapi Datuk, PAS masih nak main 2 kolam? Tak ada dah. Lepas ni dah tak ada 2 kolam. Bila dia dah membuat ketetapan, dia sudah memilih untuk bekerjasama dan memakai logo Perikatan Nasional. Habislah. Maknanya dia sudah memilih suami baru dia yang kaya raya ni daripada bekas suami yang dia fikir tidak mampu untuk memenuhi kehendak dan nafsu dia. Dalam cerita lain, dalam bahasa kekeluargaan lah.